Saya sangat berharap agar melalui program ini kita membuka jendela tahun 2022 dengan kejayaan yang lebih besar, insya-Allah. We have to be competitive. We have to be very proactive. We must provide conducive environment for investment, and we have to make sure our governance and also policies should be as friendly as possible towards investors, especially in the digital economy. Malaysia's e-commerce income was recorded at 279 billion in September 2021, which is a 17.1% increase compared to the year before. Malaysia has been riding on the digital wave, building an ecosystem filled with advanced technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, and of course, big data analytics. Earlier this year, Malaysia launched the Malaysia Digital Economy Blueprint, or commonly referred as MyDigital, an initiative to steer digital transformation and drive the growth of the digital economy. To help assist the small-scale business community, it has been driving the National E-Commerce Strategic Roadmap 2.0 to help onboard 875,000 Malaysian micro to medium-sized entrepreneur or MSMEs, boosting 84,000 e-commerce export adoption and increasing the average revenue per user. The government of Malaysia has identified the digital economy as one of Malaysia's key economic growth areas to achieve our sustainable growth while ensuring shared prosperity through fair and equitable distribution across income groups, ethnicities, and regions. Minggu Ekonomi Digital Malaysia telah dilancarkan di Expo Dubai 2020 pada 12 hari bulan Januari 2022. Kru Bernama TV berpeluang ke tapak pavilion Malaysia di sini. Kita ikuti bersama serba sedikit perjalanan kami bersama MDEC di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE. The Malaysia Digital Economy Week, hosted currently by MDEC, basically brought along a few targets that come with it. One would be an intent or total investment of at least 300 million ringgit. There is also 50 business leads that we target to have, and actually MOUs that we plan to sign. We brought in 26 companies together with MDEC. These are the companies who have either gone through MDEC's programs or somewhat attached through the assistance provided and facilitated by MDEC. Besides signing the MOUs, we have signed 16 MOUs. In fact, last night, and exchanging the documents, is exposure to different kind of markets, different players. There's more than 190 countries here. The biggest, actually beyond all these investment numbers and all that, was the announcement that we made on the refresh of MSC to be renamed, to be repackaged under Malaysia Digital. Di antara syarikat-syarikat Malaysia dan juga syarikat-syarikat asing, ada juga yang merangkumi aspek financial services ataupun even funding. Bila kita mengadakan and extend the funding yang ada di Dubai dan UAE ini ke Malaysia dan seterusnya ke region ASEAN,
itu membolehkan syarikat-syarikat kita menerusi dan juga apply for those kind of funding, be it dalam bentuk VC atau venture capital ataupun direct funding yang boleh diada di sini, dan juga non-fiscal, maknanya yang bukan directly berkenaan dengan wang. MDEC mempunyai banyak program di mana kita membina ataupun develop syarikat-syarikat ICT dan juga yang mana bertaraf MSc setakat ini. Jadi daripada syarikat-syarikat teknologi yang ada di dalam stable MDEC tu, dalam inventory MDEC tu, kita akan tengok maturity dia, berkebolehan, berkemampuan ataupun berpotensi tinggi untuk membolehkan mereka actually dibawa di sini. Kita akan bawa syarikat yang berkelayakan, syarikat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, menerusi networking, menerusi peluang-peluang yang disediakan dalam pertemuan. Salah satu daripada program itu adalah GAIN program, di mana kita akan pilih syarikat ni, kita akan bawa ke global stage. Jadi Expo 2020 Dubai ni hanyalah satu daripadanya. Selain daripada event seperti ini, kita ada event yang lain dan program yang lain di mana kita akan memilih syarikat-syarikat yang berkelayakan mengikut ketetapan dan kesesuaian. Kita lebih kepada creative content sebab ada syarikat di sini yang berminat dengan syarikat Malaysia. Ada juga on Islamic fintech dan juga dari segi artificial intelligence, emerging technology. Kita punya tujuan bila kita bawa daripada sini adalah untuk mereka dibantu. Ini kita bantu dan facilitate lagi apa-apa lagi keperluan tambahan kalau ada. Selalunya syarikat yang kita dah bawa di sini syarikat yang berkemampuan. Jadi lebih itu kepada access ataupun kita panggil market access. Yang lebihnya kepada more publicity dan networking lagi. Mungkin dia nak pergi ke different parts of Central Europe. Maybe kita nak masuk. Jadi macam mana MDEC, agensi-agensi kerajaan lain yang kita boleh actually tap, kita boleh minta tolong, bantuan dan fasilitasi. Saya tidak dapat data yang terperinci, tetapi kita tahu that ada beberapa negara yang majoritinya di Dubai dan juga UAE, yang selebihnya separuh daripada Europe dan juga ada yang di luar daripada UAE tapi dalam kawasan Middle East lah. Malaysia Digital ni adalah satu inisiatif kerajaan yang menggantikan Multimedia Super Corridor. Jadi asalnya pada asasnya ia bukanlah hanya setakat sebuah program tetapi inisiatif negara. Jadi kita buat soft launch semalam dan insya-Allah selepas kita selesaikan cabinet paper dan sebagainya sebagai mana Tan Sri Anwar dah cakap, kita akan mengadakan pelancaran besar-besaran di Malaysia itself oleh insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi di dalam tu kita ada program dan projek. Kalau kita ingat dulu zaman Multimedia Super Corridor, kita ada flagship projects. Smart Card, Smart School, Smart Health Hospital dan sebagainya. Jadi cara yang sama juga kita adakan catalytic dan flagship projects juga untuk Malaysia Digital, di mana kami jangkakan akan menarik minat bukan sahaja syarikat-syarikat tempatan, malah pelabur-pelabur asing juga contribute untuk berkecimpung dan juga melabur dalam projek-projek. Kita ada dua, the digital nomad ataupun nama Malaysianya adalah digital economy rantau ataupun di rantau. Itu adalah cara Malaysia mengembangkan bahasa Malaysia, satu. Dua, untuk membantu pengusaha-pengusaha bahagian pelancongan untuk membolehkan mereka memulihkan perniagaan mereka menerusi program yang diadakan oleh MDEC, di mana kita kan ada perantau-perantau dari luar negara ataupun dari dalam negara untuk bekerja, tinggal dan bekerja di kawasan-kawasan
di mana ada pengusaha-pengusaha untuk hotel, motel dan juga homestay. Benefit secara langsungnya akan pergi kepada pengusaha-pengusaha perniagaan berikutlah. Tetapi kita ada juga the spillover effect, yang kita rasa kalau kita perantau di satu tempat, kita perlukan food delivery, kita perlukan laundry services, kita perlukan printing services, kita perlukan maybe kalau dia macam company yang kreatif, ada macam mini studio, maybe dia akan buat event sedikit kecil-kecilan. Jadi pusat-pusat rantau ni, yang kita panggil di rantau ni, akan ada aspek-aspek yang seperti berikut dan juga bisnes-bisnes lain yang akan membantu to complement apa yang ada di situ. Jadi kita nampak bukan sahaja sektor pelancongan, malah sektor ekonomi lain seperti pengangkutan, seperti bisnes yang lain juga boleh meraih keuntungan daripada program tersebutlah. Program yang kedua tu lebih kepada digital trade. Objektifnya lebih besar untuk negara, lebih kepada pengutipan cukai dan juga pengelakan daripada cukai ini, panggil leakage, tax leakages. E-invoicing ni adalah satu benda yang telah berlaku di beberapa negara maju sebab ia boleh menambah pendapatan negara. MDEC, kami mendigitalkan ekonomi rakyat dan merakyatkan ekonomi digital. Syabas Malaysia, bersama kami lagi untuk bahagian kedua di siaran yang akan datang. Bahan perjalanan kami di Expo Dubai 2020 telah dikumpulkan secara bersama oleh kru bernama saya, Hazlinda Hamzah, bersama wartawan Aisyah Hani Nur Azmir dan juru kamera Fazril Amirul Azali melaporkan dari Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE.